Hari ini saya nak buat rayuan kepada Perdana Menteri Malaysia. Sama ada backdoor government ke, tebuk atap ke, dia adalah Perdana Menteri. Dalam parlimen saya pernah menyebut bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini selamat kerana adanya coronavirus. Menteri-menteri tidak boleh keluar negara. Ada MCO. Kalau mereka hadir ke persidangan antarabangsa, rakan-rakan luar negara akan bertanya, bagaimana kamu membentuk kerajaan? Macam mana kamu form government? Negara-negara demokrasi seperti di Eropah amat concern terhadap peraturan demokrasi, hak asasi dan sebagainya. Lihat baru-baru ini bila Perdana Menteri melawat Indonesia, bagaimana beliau dikritik dengan begitu hebat oleh rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia. Kerana Perdana Menteri yang tidak mendapat mandat rakyat melawat sesebuah negara. Laman web Presiden Indonesia sendiri penuh dengan kritikan-kritikan bila menerima Perdana Menteri Malaysia melawat Indonesia. Itu belum lagi melawat New Zealand, melawat Australia, melawat England, Jerman dan negara Eropah. Sekerana di sana mereka amat concern dengan demokrasi. Barangkali menteri-menteri kerajaan Malaysia boleh melawat negara-negara Afrika dan negara Arab. Kerana di sana tidak concern sangat soal demokrasi dan sebagainya. Dan mereka mempertahankan kuasa dengan iron fist, dengan kekuatan yang ada kepada jentera kerajaan termasuk tentera dan polis. Tetapi di negara-negara barat dan negara-negara yang mengamalkan demokrasi, mereka amat concern soal mandat rakyat ini. Itu pun bukan penting lagi. Yang lebih penting kepada kita ialah soal rakyat. Apabila kerajaan berada dalam keadaan situasi yang tidak kukuh, tidak dihormati. Bayangkan 70 orang ahli-ahli parlimen di negara ASEAN mengkritik kerajaan Malaysia, meminta demokrasi dikembalikan. Takkanlah kita nak lihat negeri macam Kampuchea, Laos, Vietnam yang begitu terkebelakang dalam hal demokrasi ini mula mengkritik Malaysia. Kalau keadaan ini berterusan, bagaimana pula pelabur-pelabur asing yang nak melabur berbilion di Malaysia? Bila melihat kerajaan yang dianggap tidak stabil, kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang ahli parlimen minoriti menyokongnya, maka jikalau pelabur-pelabur mengambil sikap beralih arah ke Indonesia dan Vietnam dan lain-lain negara, akhirnya yang parah ialah rakyat. Sebab itu, dengan penuh kesedaran dan merendah diri sebagai ahli parlimen, sebagai orang yang berkecimpung dalam politik yang agak lama, barangkali hampir sebaya dengan Perdana Menteri sekarang ini, saya merayu supaya dengan penuh insaf dan sedar beliau kembali kalah mandat negara ini kepada yang mempunyai hak. Berundurlah kerana demi kepentingan negara dan kepentingan rakyat sekarang dan pada masa yang akan datang. Tambahan pula, kita memerintah bersama di bawah Pakatan Harapan. Kita dapat menurunkan indeks persepsi internasional. Bagaimana daripada nombor 61 ke 51, artinya rasuah telah berkurangan. Walaupun barangkali tak dapat dihapuskan sepenuhnya. Tetapi sekarang tak sampai setahun di bawah pimpinan yang amat berhormat, indeks Transparency International menaik kembali nombor 51 ke 57. Tak sampai 1 tahun. Artinya kerajaan ini kerajaan yang gagal. Kerajaan yang tidak dihormati di peringkat antarabangsa. Lihatlah
hasil lawatan ke Indonesia bagaimana Perdana Menteri kita dibelasah oleh rakyat sana dan rakyat Malaysia. Belum lagi ada press conference. Sudah tentu akan dituju ataupun akan dibelasah oleh wartawan-wartawan, tambah pula wartawan negara barat. Mereka peduli apa untuk membuat bertanya soalan-soalan yang begitu provokatif. Oleh itu, kita harap kembalikan segera mandat rakyat ini. Biarlah rakyat menentukan dalam pilihan raya siapa yang berhak memerintah. Kerajaan juga hendaklah mempercepatkan vaksin yang negara-negara lain sudah teredar kepada rakyat. Kemarin kita mendengar berita di Palestin, vaksin telah sampai ke sana dan akan teredar kepada orang ramai dalam minggu ini. Di Singapura, di Indonesia, bahkan di negara-negara Afrika termasuk Ethiopia, vaksin telah teredar kepada orang ramai. Kita dikatakan bulan depan dan kita harap di bawah saudara yang berhormat Khairi Jamaluddin dapat menanganinya dengan sebaik mungkin supaya vaksin itu dapat sampai kepada rakyat jelata dengan begitu cepat dan segera. Dan keadaan coronavirus ini kita berusaha dengan berbagai cara. Kita mengikut arahan-arahan pemerintah kesihatan daripada Kementerian Kesihatan, dan kita juga mesti berusaha dengan cepat vaksin itu teredar kepada orang ramai supaya coronavirus ini dapat dikurangkan dan dihindarkan dan kita kembali hidup seperti sedia kala. Sekarang hari-hari kita mendengar pembuangan pekerjaan, terutama di sektor pelancongan. Hotel-hotel 3 bintang, 4 bintang dan 5 bintang satu persatu ditutup setiap hari. Kemana pekerja hotel itu hendak pergi? Kemana mereka yang bekerja dalam institusi pelancongan ini hendak membawa diri mereka dalam suasana yang sebegini rupa? Oleh itu, kita semua berusaha dan kerajaan juga, tak kiralah tebuk atap ke backdoor ke kamu kerajaan, kena mesti mempercepatkan edaran vaksin itu kepada orang ramai dengan cara yang betul dan cara yang tidak ada pilih kasih, tidak ada double standard yang perlu diberikan kepada semua orang seperti yang dijanjikan oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin. Saya mengalu-alukan janjinya itu dan kita harap dapat ditepati dan sampai semua vaksin itu dengan segera kepada rakyat. Semoga dengan cepat kita dapat kembali hidup normal dan amalan politik normal dan dapat mandat rakyat itu dikembalikan. Kemudian kita hadapi kemudiannya nanti pilihan raya secara normal. Kita baiki segala bentuk kepincangan dan kita berusaha untuk mengangkat semula martabat Malaysia di mercu antarabangsa. Sekian, terima kasih.